Bicara kita pada malam ini adalah tentang hukum hakam fiqh berjemaah berkaitan dengan fardu Jumaat. Ramai orang solat fardu Jumaat. Ada juga orang yang dia menyangkakan dia boleh niat fardu Jumaat walhal dia wajib niat Zuhur. Ada juga. Ada orang yang dia solat qasar 2 rakaat Zuhur. Dia berimamkan orang yang fardu Jumaat. Ada juga. Maka itu tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qadatan faraj bihil qura wa taqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal amamu bi wajhihil karim wa ala nusabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak walhamdulillah rabbil alamin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita sampai lagi ke masjid kita yang serba indah. Masjid yang kami bila masuk saja terasa macam berada di Madinah. Macam masjid Nabi tiang-tiang je kan. Kadang-kadang bila anak post kat Facebook, orang bertanya, kat mana ni nak datang? Nak tengok katanya. Kan? Ramai sebenarnya yang datang daripada luar singgah tengok macam tu. Alhamdulillah. Dapat pahala, dia singgah, dapat iktikaf, dapat solat sunat tahiyatul masjid. Jangan kita lupa berniat iktikaf tuan-tuan ya. InsyaAllah. Syukur Allah Ta'ala panjangkan umur kita lagi. Dapat bertemu kita pada malam ini. Dapat berjemaah kita fardu maghrib sebentar tadi. Dan kita menuntut ilmu sebentar. Koreksi apa-apa yang kita terkurang, salah faham dan sebagainya tu. Ataupun kita menambah ilmu mana-mana yang kita belum tahu insyaAllah. Bicara kita pada malam ini adalah tentang hukum hakam fiqh berjemaah berkaitan dengan fardu Jumaat. Ramai orang solat fardu Jumaat. Ada juga orang yang dia menyangkakan dia boleh niat fardu Jumaat walhal dia wajib niat Zuhur. Ada juga. Ada orang yang dia solat qasar 2 rakaat Zuhur. Dia berimamkan orang yang fardu Jumaat. Ada juga. Maka itu tidak sah. Dia kena buat 4 rakaat kerana Jumaat adalah solat yang tamam. Macam tu ya. Baik. Kata pengarang kitab kita. Niat berjamaah dalam solat fardu Jumaat. Solat fardu Jumaat dilaksanakan secara berjamaah. Mesti ada niat imaman, makmuman bagi makmum. Imaman bagi imam. Tak ada niat tu dalam takbiratul ihram, maka dia jadi sembahyang biasa. Oleh yang demikian wajib niat berjamaah bagi imam dan juga bagi makmum, niat makmumlah. Syekh Ibrahim Bajuri menyatakan, amma fiha fayajibu alaihi niyatul imamati ma'a taharrumih falau tarakaha ma'ahu lam tasihha jum'atuhu sawa'un kana minal arba'ina aw za'idan alaihim. Adapun padanya fardu Jumaat ni, maka wajib atasnya imam berniat sebagai imam. Dalam takbiratul ihramnya tu, jika dia si imam meninggalkan niat sebagai imam, maka Jumaat tersebut tidak sah. Sama ada imam itu daripada bilangan yang 40 orang ataupun imam itu bilangan yang seterusnya. Syarat sah Jumaat sekurang-kurangnya mesti 40 orang dan salah seorang daripada 40 tu adalah imam. Baik. Kalau dia tu orang yang ke-41 tapi dia sendiri tu tak niat imam sebagai imam, maka tidak sah juga Jumaat tersebut. Situ tuan-tuan maksud dia. Dinyatakan dalam Fathul Wahhab, jika seseorang tidak berniat jemaah seiring takbiratul ihramnya, maka solatnya dikira solat sendirian, bukanlah fardu Jumaat. Oleh demikian, tidak terjadi solat jemaah sama sekali kerana disyaratkan berjemaah dalam solat fardu Jumaat. Situ dia.
Kalau orang yang was-was macam mana tuan-tuan? Orang yang was-was dalam takbir susah nak masuk niat. Keharusan untuk dia niat sebelum takbir. Saja aku solat fardu Jumaat mengikut imam kerana Allah. Allahu Akbar. Settle. Orang yang was-was kronik, payah betul nak masuk niat dia. Imam rukuk, elok pula takbir dia, masuk pula niat dia tu. Memang kena setan lah tu. Kan masuk setan orang panggil. Kan setan kacau lah tuan-tuan ya. Antaranya peranan siapa? Jin-jin. Jin ni kacau orang nak semayang, imam pun kena, makmum apatah lagi. Kacau laki bini, balik ke rumah benda yang kecil jadi besar. Sebab suami tak bagi salam, masuk rumah tak bagi salam. Bagi salam masuk rumah, ketuk pintu bagi salam, Assalamualaikum. Tu jin yang namanya Dasim tinggal kat belakang, dia tak jadi masuk. Tu yang kacau bilau antar kawan dengan kawan. Macam-macam. Banyak kategori dia tuan-tuan. Jin, cerita pasal jin pula dah. Jin dia ada umur, panjang pendek, tua muda. Syaitan tak, terus hidup sampai kiamat. Sampai sangkakala yang pertama, itu syaitan. Jin dia ada umur. Tuan-tuan ya, kalau dia menyerupai suatu objek yang lain, katalah ular. Kan kita tengok, kita halau dia tak keluar, dia degil juga. Kita pun pelangkung, meninggal dia. Confirm memang meninggal betul lah. Meninggal betul. Kan? Tutup cerita yang tu lah. Kan cerita lain pula dah. Tak ngaji kitab kita. Kalau tak anak cerita habis. Kan Tok Guru anak pukul kepala ular masa di Mekah dulu. Kan? Tiba-tiba satu hari tu tak datang. Kawan dia tak datang. 2-3 hari tak datang. Tak ngaji dekat celah-celah antara Bukit Bukau. Kan, tahun 70-an dululah tuan-tuan. Tok Guru kami lah Pondok Pasir Tomboh. Kan mudir. Kan rupanya bila dia tanya pada guru, dia pun tak tahu, kata anak murid dia ni dah 2-3 hari tak datang. Kemudian lepas daripada seminggu tu baru datang. Dia kata apa? Kepala dia kena ketuk dengan batu. Kepala dia kena ni, lontar dengan batu. Siapa yang lontar? Tok Guru tadi. Dia tak tahu kata kawan dia tu jin. Rupa-rupanya tuan-tuan ya. Baik. Itu cerita tu lah. Tinggalkan cerita tu. Bilangan jemaah solat Jumaat. Dalam mazhab kita Syafi'i, bilangan jemaah solat Jumaat hendaklah 40 orang lelaki yang mukallaf. Akil, baligh, berakal sempurna. Tiba-tiba dalam 40 orang ada seorang bukan mukallaf. Kan? Spastik. Kan? Autism, umpama contohnya lah. Autism dia ada tahap-tahap dia. Kalau yang teruk tu tak masuk dalam kategori mukallaf. Itu ya. Jika tidak mencukupi bilangan 40, maka hendaklah dilakukan fardu zuhur. Tuan-tuan ya. Hari itu, yang masuk COVID hari itu, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiak, 3 orang je buat Jumaat. Macam mana? Itu kerana meraihkan keringanan pada mazhab yang lain dalam situasi kita terdesak, tersepit. Tuan-tuan ya. Situ dia. Maka tak payah gaduh lah. Ada yang gaduh nak masuk juga, nak masuk juga, macam-macam lah. Kita nak mengawal penyakit ketika tu tuan-tuan. Sebenarnya ya. Baik. Seterusnya, kerana hendaklah bilangan 40 orang mendengar rukun-rukun khutbah Jumaat. Ittaqullah. Kan antara yang disebutkan tu. Kataan tu wajib. Tertinggal perkataan tu tak kira Jumaat. Bilangan 40 orang juga dikira termasuklah imam. Dinyatakan dalam Hasyiah Bajuri bahawasanya bilangan dalam jemaah Jumaat adalah 40 orang lelaki termasuk si imam. Kan? Kalau campur perempuan tak jadi, tak kira. Tak cukup. Sandaran bagi bilangan 40 orang ini berdasarkan kefahaman terhadap riwayat hadis Nabi SAW. Ada cerita dia. Suatu kebetulan bahawa bilangan sahabat ketika solat fardu Jumaat pada ketika itu seramai 40 orang. Walau bagaimanapun para ulama berbeza pendapat kepada 15 pecahan pendapat. Ada rupanya. Jadi kita ambil hari ini ada keluasan hukum fiqh dia untuk kita semata-mata ilmu kita lah. Bukan untuk suruh amal tu, tidak. Melainkan saat situasi tersepit sebagaimana yang pemerintah umumkan untuk kita ikuti. Itu cerita lain. Baik. Antaranya 3 orang boleh dah buat Jumaat. Ada yang 5 orang boleh buat Jumaat. Ada yang 11. Ada yang 40 orang bersama dengan si imam dalam mazhab kita Syafi'i. Maknanya orang yang ke-40 tu imamnya lah. Baik. Dan ada 50 orang dan ada 80 orang. Itu dia. Ya.
Baik, bilangan ini tidaklah menjadi isu di bandar ataupun di bandar-bandar besar sebab ramai orang. Macam mana kampung yang pedalaman? Macam mana situasi masa saat hujan lebat dan sebagainya tu, banjir pula. Di madrasah kami pun pernah tak cukup nak solat fardu Jumaat, tuan-tuan. Sebab air naik ni. Orang kampung nak datang sangkut. Tak boleh, tak lepas. Nak datang ke madrasah pondok ni. Ya, kalau ikutkan nakkan yang 40 orang tu pemastautin. Pemukim macam tak cukup syarat pemukim. Dia nak pemastautin. Orang yang memang tetap duduk kat situ. Sama ada dia menyewa ataupun dia membeli rumah ataupun memiliki harta kat situ. Tuan-tuan ya. Baik. Tiba-tiba Tok Guru kata, kita main Zohor je lah hari ni. Main Zohor je lah. Gitu dia. Baik. Cuma ia memerlukan ijtihad tarjih dalam memilih bilangan yang sesuai. Kita ni tak ada masalah lah. 40 tu lah paling minimumnya. Tuan-tuan ya. Baik. Tapi macam mana orang yang bekerja di pelantar minyak? Ada tak sampai 100 orang? Mungkin kurang. Mungkin lebih. Ada masa-masanya cukup 40. Ada masa-masanya tak cukup barangkali. Bercampur juga. Ada staf yang India. Ada staf yang Cina. Agama lain. Maka disitulah adanya keringanan bagi mereka untuk memilih pandangan yang berbeza sedikit kerana meraihkan keperluan mereka yang nak sangat solat Jumaat ni. Itu dia kan. Di pelantar minyak antaranya lah. Itu berbulan-bulan tu duduk kat situ, tuan-tuan. Kadang 2-3 bulan baru balik sekali. Sehari 2 pergi balik naik helikopter. Betul kan? Baik. Solat fardu Jumaat mestilah dilakukan secara berjamaah dalam 2 rakaat penuh. Itu paling sempurna lah. Bilangan 40 orang Muslim mukallaf hendaklah solat penuh sehingga salam secara berjamaah. Jika tidak dilakukan secara berjamaah, maka solat Jumaat tidaklah sah. Kenyataan ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibn al-Qasim, antusalla raka'ataini fi jama'atin tana'akidu bihimul jum'ah. Dilakukan fardu Jumaat sebanyak 2 rakaat dalam jemaah yang mana ia berlaku dengan jemaah yang sah Jumaatnya. Situ dia. Adapun jika seseorang ingin cepat dan mufarakah, sakit perut, nak kejar flight, nak melepas ni, tak lama lagi ni. Tengok timing, nampak gayanya 1 rakaat je lah dengan imam. Rakaat yang kedua dia berfarakah pisah dengan imam. Boleh tak? Harus dan sah Jumaat dia. Rakaat pertama dia dengan imam, berdiri. Rakaat kedua dia niat mufarakah, dia teruskan solat dia, Fatihah, surah, kemudian dia rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, kemudian tahiyat akhir. Imam duduk baca Fatihah, dia dah tahiyat akhir dah, settle dah. Terus bingkas keluar, umpama contoh. Jadi janganlah dia duduk dalam saf kat sini. Dia kena standby lah, duduk kat mana? Area anjung-anjung tu, supaya senang dia beransur sebab dia nak cepat. Ataupun orang yang sakit perut, rasa macam tak sedap ni perut ni kan, jangan duduk tengah-tengah, bahaya. Nanti macam mana dia nak keluar tu, nak melangkah-langkah dan sebagainya tu. Kalau jauh kesukaran, boleh dia nak melangkah tu, dia bagi isyarat gini. Kerana apa? Dia dalam masyaqqah, terpaksa kan. Tu tak apalah. Tetapi kalau bagi orang yang bijak, dalam keadaan sakit perut aku ni, baik ambil ujung-ujung. Supaya apa? Selamatkan diri dia. Tuan-tuan Jadi sah tak Jumaat dia? Sah lah. Rakaat pertama dengan imam, rakaat kedua dia berpisah daripada imam. Hingga selesailah dia selesaikan tu. Baik. Maka ia harus dilakukan pisah dengan imam tu selepas selesai rakaat yang pertama. Solat Jumaat tu. Syekh Ibrahim Bajuri menyatakan, menjelaskan, bilangan 40 orang tersebut dalam jemaah tertakluk pada rakaat pertama sahaja. Rakaat pertama, imam dan kita. Atau rakaat kedua, imam dan kita, baru rakaat pertama kita bersama imam. Dengan syarat, rakaat itu memang kita dapat. Kalau tak dapat, maka wajib ubah dengan qasad niat zuhur. Umpama contoh, imam pada rakaat yang kedua,
sesudah Fatihah imam baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam Allahu akbar, kita baru masuk takbiratul ihram. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, kita pun baca Fatihah. Walhal Fatihah kita ditanggung oleh imam kerana kita tak ada kesempatan masa. Baru masuk takbiratul ihram kita ni, imam terus rukuk. Kan? Kalau imam belum rukuk lagi, kita mulalah baca Fatihah kita. Jangan baca doa iftitah. Itu bukan tempat dia lagi. Maka wajib memulakan Fatihahnya dengan kalimah bismillah tadi tu, sekadar mana yang dapat apabila imam rukuk, terus dia rukuk. Tapi ramai yang habiskan Fatihahnya, imam bangun, dia rukuk, maka dia tak dapat rakaat tersebut. Bila dia tak dapat rakaat tersebut, maknanya dia tak dapat satu rakaat pun dengan imam. Sebab ketika tu rakaat kedua imam, dia baru rakaat pertama. Maka wajib diubah qasad yang baru, niat yang baru. Aku menyempurnakan fardu zuhur 4 rakaat. Tu dia tuan-tuan bagi faham. So, kalau imam pada kedudukan tahiyat akhir, kita baru sampai, boleh tak kita niat Jumaat? Tak boleh. Terus niat fardu zuhur, berimamkan imam yang fardu Jumaat. Situ dia tuan-tuan faham situ dia. Baik, seterusnya, terlambat datang solat Jumaat. Tak apalah, mungkin ada masuk cover lah dengan cerita kita tadi tu. Tak apa, kita ulang sikit. Jika seseorang terlambat datang fardu Jumaat dan dia dapat masuk solat semasa imam dalam rakaat keduanya, maka dia perlu menambah 1 rakaat lagi, kan, makmum tu, selepas imam memberi salam. Jika dia tidak mendapat rakaat yang kedua itu yang bersama imam tu, maka ditunaikan fardu zuhur. Itu dalam kitab Fathul Mu'in. Tuan-tuan sebuah kitab Arab yang membahaskan ilmu fiqh ni luas. Tuan-tuan detail. Wajib ke atas individu yang datang sesudah rukuk rakaat kedua untuk berniat Jumaat pada pendapat yang sahih, walaupun solat zuhur adalah lazim baginya. Menurut satu pendapat bahawa harus dengan niat zuhur. Niat zuhur terus pun boleh, kan, yang selepas rukuk. Tapi selepas rukuk maka terus niat zuhur je lah. Jawapan dia itu dia, tak ada khilaf. Baik, bagaimana pula imam memberi salam solat Jumaatnya tu di luar waktu? Ini cerita yang sekadar perkongsian jika sekiranya berlaku lah. Tuan-tuan sekarang tak berlaku. Dan dalam situasi yang tertentu mungkin kita bila bertemu dengan keadaan itu, kita tahu hukumnya macam mana. Solat fardu Jumaat hendaklah dilakukan hingga selesai dalam waktu zuhur tu. Katalah asar 4.20. And 4.20 masuk waktu asar. 4.19 mesti bagi salam lah. Tiba-tiba 4.21 baru bagi salam. Contohnya lah, kan. Apa jadi ceritanya? Baik, kembali balik pada topik dia tadi. Fardu Jumaat hendaklah dilakukan hingga selesai dalam waktunya, waktu zuhur tu. Selesainya solat dengan memberi salam. Apabila imam memberi salam solat Jumaat di luar waktu zuhur, dah masuk dah waktu azan asar dah, maka terluput dan terlepaslah solat Jumaat itu, tak nama Jumaat. Wajib atas jemaah untuk solat fardu zuhur secara terusan, bukan dengan permulaan. Tak ada ulang lah. Kan, kalau macam tu punya bagi salam tu, sambung lagi 2 rakaat. Tu hukum dia. Tuan-tuan tanpa perlu takbir tu ihram yang baru, tak payah. Tu sekadar hukum untuk kita tahulah, tuan-tuan baik. Bagaimana pula hukum wanita hadir solat Jumaat? Luar negara berlaku, tuan-tuan, tak ada masalah. Dalam negara kita tak ada lah, kan. Mungkin luar negara masjidnya lagi besar daripada masjid kita barangkali, macam tu. Wanita tidaklah diwajibkan hadir solat Jumaat, hukum dia. Jika wanita menunaikan solat Jumaatnya dikira sah dan tidak perlu lagi dia menunaikan fardu zuhur. Syekh Zakaria Al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW, yang seorang yang sangat tidak suka namanya dikenali orang, kan,
tidak suka namanya dimasyhurkan oleh orang. Doanya sangat makbul, tuan-tuan. Ni, Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang yang buta sejak lahir, tahu bahawa dia ni doanya makbul. Kan? Dan ketika itu selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Ya, dia buta sejak lahir, mustahil boleh sembuh celik. Tapi dengan kehendak Allah tak ada benda yang mustahil. Ya, lalu dia berhajat nak bertemu untuk minta didoakan. Lalu beliau solat hajat 2 rakaat dengan satu syarat. Jika sekiranya engkau nak aku doakan, tapi engkau kena ikut syaratnya. Apa dia? Wahai Syekh, syaratnya ialah jika engkau sembuh, engkau tidak dibenarkan pulang ke kampung halaman engkau kecuali setelah aku mati. Baik, dia setuju. Dan lalu dia melaksanakan solat hajat 2 rakaat dan mendoakan baginya. Jelip mata terus. Subhanallah, tuan-tuan. Orang alim sungguh, soleh sungguh, tuan-tuan. Baik. Jadi hampir setahun lamanya tu tak balik kampung. Lepas tu meninggallah, kan, wafatlah Syekh Zakaria Al-Ansari. Barulah pemuda tadi balik ke kampung. Viral lah, tuan-tuan. Lagu mana membuta tiba-tiba celek ni. Orang cakap Arab lah, bukan cakap Kelantan, tuan-tuan. Gitu kan. Lalu masyhur lah namanya tu. Sebab tu dia letak syarat tu tadi, kerana tak nak kemasyhuran tersebut, tuan-tuan. Kemasyhuran itu ada bahayanya, tu maksudnya lah. Baik, Syekh Zakaria Al-Ansari dia kata apa? Hukum bagi wanita hadir solat Jumaat ni. Sesiapa yang sah zuhurnya daripada golongan yang tidak wajib Jumaat, maka sah Jumaatnya. Kerana jika sah Jumaat daripada golongan yang wajib, maka daripada golongan yang tidak wajib adalah lebih utama lagi jadi sahnya tu. Jumaat ini menggayakan daripada, yakni membebaskan dirinya daripada kewajipan zuhur. Macam itulah. Supalah kita yang dah solat zuhur jamak takdim sekali dengan asar, kan? Kita sampailah ke USJ 9 ni. Zuhur dengan asar dah settle dah dekat Sungai Buloh. Contohnya lah, on the way balik daripada outstation. Sampai USJ ni dengar kedengaran azan. Kena solat asar lagi ke? Tak payah dah terangkat dah yang tadi. Kan? Tapi kalau dia soleh, nak mendapat redha Allah, nak lebih lagi, ada solat yang tertinggal dulu-dulu tu, aku ke masjid lah. Niat yang qada yang dulu tinggal tu berjemaah. Okey, comel. Boleh sangat. Kalau kita nak, tuan-tuan, situ dia. Baik. Ataupun tak ada solat qada, ustaz, beres. Ya, dia kata beres. Baik. Solat yang tadi masa ramai-ramai ke berjemaah ke tidak? Seorang-seorang aja outstation balik solat jamak qasar tu, jamak takdim dan qasar sekali. Kan? Mana Allah Ta'ala lebih suka, solat sendirian dengan solat ramai-ramai? Maka jawapannya Allah Ta'ala lebih suka solat yang ramai-ramai. Tiba-tiba, ya juga ya. Dia kata, kalau macam tu, aku nak solat asar lagi sekali kerana berjamaah itu disukai oleh Allah dengan niat mengulangi fardu asarnya, i'adah solat. Yang tadi seorang-seorang, yang ini berjemaah, dapat pahala. Situ dia, tuan-tuan. Ini hukum kita ketahui, itu yang pentingnya. Baik. Bagaimana imam solat Jumaat berhadas? Jam kita. Tidak harus seseorang yang berhadas untuk menjadi imam solat fardu Jumaat. Jika berlaku di mana imam bersolat dalam keadaan berhadas semasa solat, maka solat Jumaat tidak sah walaupun bilangan 40 orang termasuk imam melakukan solat tersebut. Ya, dia batal habis semua sekali. Dinyatakan dalam Al-Muhazzab daripada Imam Asy-Syafi'i, jika bilangan Jumaat sempurna dengan imam yang berhadas, maka solat Jumaat itu tidak sah kerana ia hilang syaratnya. Dia sendiri kena sah, baru sah semua sekali itu yang lain tu. Ya. Jika bilangan Jumaat sempurna tanpa imam yang berhadas, maka solat Jumaat adalah sah kerana bilangan telah pun wujud dan hadasnya imam tidak menghalang keabsahan solat Jumaat. Tanpa imam yang berhadas kita melihat kepada bilangan sebenar solat Jumaat pada hari ini biasanya tidak menjadi masalah kerana majoriti masjid dan surau Jumaat melebihi bilangan 40 orang.
Jika solat fardu Jumaat tidak sah, maka para jemaah hendaklah melakukan solat fardu zuhur jika waktu Jumaat telah habis. Dan adanya hukum menggantikan imam, betul tak? Bila imam terbatal, contohnya lah dia terbatal, kan ada hukum orang lain boleh ganti tempat dia. Tak ada masalah lah kalau ada orang ganti tu. Kalau tak ada orang ganti langsung, habis. Tak jadi Jumaat tu. Sebab tu lah pentingnya orang yang di belakang imam tu, tambahan pula fardu Jumaat, orang yang faqih untuk take over tempat imam kalau imam terbatal. Tuan-tuan ya. Jangan kira imam sakit perut kena hari Jumaat. Itu biasa. Para asatizah yang bertazkirah sebelum Jumaat kan. Kadang-kadang imam datang, Ustaz, boleh tak tolong cover Ana rasa tak sedap lah perut ni. Kan? Baca khutbah jadi imam sekali lah. Ana lebih selesa jadi makmum. Kita faham. Kita pun dah standby, dah go through tengok kat handphone kita, teks khutbah lebih awal. Just in case kita kena cover khatib. Tuan-tuan. Dan imam tu sendiri. Tuan-tuan kalau solat fardu yang lain tak berganti imam tak apa, kan? Sah lagi solat tu yang lain tu. Tapi Jumaat mesti wajib ada penggantinya tu. Cuma dia tak cerita dalam ni je. Baik. Uzur solat Jumaat. Solat Jumaat adalah fardu ain dan wajib ke atas lelaki muslim yang mukallaf ni. Namun jika ada keuzuran maka tidak berdosa. Kan orang yang dah terlantar dah, antara lainnya lah, ataupun orang yang sakit, orang yang kena buat rawatan dialisis contohnya lah. Tapi jangan setiap hari yang waktu dia memang sengaja di adjust time Jumaat, itu tak kena. Itu memang nak lari lah. Janganlah. Biarlah ada penggiliran dia tu tidak memutuskan hubungan dia dengan Allah, menuntut yang afdal ni. Tuan-tuan ya. Sebab hari Jumaat, hari perayaan umat Islam. Situ dia. Lagi hujan yang lebat, umpama contoh ribut. Kan? Ribut termasuklah salji, kan? Yang sangat lebat. Dan seumpamanya kepayahan yang tertentu. Dinyatakan dalam Fathul Mu'in disebutkan apa? Uzur bagi solat berjamaah seperti Jumaat ialah hujan yang membasahi baju. Kan? Hujan lebat tu. Kesukaran penyakit, walaupun tidak mengharuskan duduk dalam solat fardu, bukan sekadar sakit kepala yang ringan, sekadar sakit kepala, demam sikit-sikit, datang kan? Gaut tu gaut, mampu tak nak datang, tengok tahap, sikit-sikit kena datang Ini jalan punya sengal dia tak tahan, kan? Orang yang gout tahulah macam mana keadaan dia. Setengah-setengah orang dia punya gout kronik dia, tuan-tuan, benjol-benjol ni, sampai sini benjol dia. Kan? Anak punya sepupu dia kena sampai tahap macam tu. Memang betul-betul ni, tuan-tuan ya. Subhanallah. Sakit memang bukan kepalang lah. Oleh hal yang demikian, petugas perubatan yang berada di dalam Dewan Bedah termasuk dalam salah satu bentuk keuzuran. Kan? Hari yang dia okey, maka dia wajib datang Jumaat. Kan? Tapi janganlah berlaku setiap kali tu sehingga 3 kali Jumaat dia tinggal. Jangan. Kan? Ada kes-kes yang perlu operation dan sebagainya tu, dipandailah susun waktunya tu. Lepas Jumaat lah. Jangan buat sebelum Jumaat pukul 11. Nanti kan melewati waktu, habis dah Jumaat. Buat Zuhur, umpamanya lah. Kan? Tak nak macam tu. Tak nak bermudah-mudah. Itu dia kan? Baik. Satu lagi, juga ada keharusan bagi orang yang menemani orang yang nazak. Orang yang sedang kritikal, sedang tenat di hospital ataupun sedang tenat di rumah. Hospital beritahu kita, ayah awak kami dah habis ikhtiar dah, boleh buat balik dah. Buat balik tu hari apa? Khamis contohnya lah. Kan? Dia dah balik ke rumah tu, makan tidak, minum tidak, apa tidak, khabar dengan tak khabar je, senyap macam tu je. Dengan mana kata bila-bila masa dia akan meninggal. Senang cerita gitulah, tuan-tuan ya. Apa tanda signal orang yang dah hampir meninggal, tuan-tuan? Hampir sangat. Kira-kira dalam antara sejam hingga 3 jam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda buka rahsia lidah tu, bila kita dongakkan mulut ni, rahang ni, tengah-tengah lidah warna hitam, bulat. Itu tak lama dah. Jadi harus untuk seorang daripada anak lelaki tu, kalau ada kan,
Kan, yang anak perempuan tak ada lah contohnya. Maka yang tinggal hanya anak lelaki. Anak lelaki mana yang paling rapat dengan orang yang nazak ni? Maka dialah menemani orang tu untuk membisikkan kalimah La ilaha illallah. Yang lain, pergi solat Jumaat. Tu. So yang ni solat Zuhur lah. Caranya tuan-tuan keharusan tu dibenarkan. Baik. Jadi yang balik pada topik keharusan untuk meninggalkan fardu Jumaat ni siapa? Pemandu ambulan yang perlu bergilir di shift kan. Minggu ni aku pergi Jumaat, minggu depan kau pergi, aku pula cover. Bergilir macam tu lah. Jangan dengelat je. Tak boleh. Begitu juga doktor yang merawat, termasuklah lebih-lebih lagi yang membedah pesakit ni tuan-tuan Mana mahunya tengah-tengah bedah, dekat Jumaat kita tinggal dulu, pergi Jumaat dulu, balik-balik kawan dah innalillah lah. Mana boleh buat macam tu? Tak ada buat macam tu lah kan. Baik. Termasuklah dalam bentuk keuzuran yang dibenarkan. Namun begitu, anggota polis yang bertugas mengiringi orang kenamaan untuk solat Jumaat tidak termasuk dalam kategori uzur. Anggota polis peronda tu yang diiring sultan, diiring menteri, nak solat kat sini, nak solat kat sana. Contohnya lah, dia tu solat Jumaat sekali. Dia tak tunggu atas motor. Kan? Ke kita nampak dia tunggu atas motor selamba gini. Kan? Tak ada kan? Tak pernah nampak pun macam tu. Ya? Baik. Bab yang kelima. Nah, habis dah kitab kita ni. Habis yang ni nanti tuan-tuan, kita bicara bab solat musafir. Yang ramai orang keliru tu kan. Gitu kan. Solat tarawih dia bicara ni. InsyaAllah dalam lebih kurang 100 hari saja lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita tuan-tuan Allahumma amin ya rabbal alamin. Solat sunat tarawih adalah sunat. Ia dilakukan secara berjamaah. Pada mulanya ia dilakukan secara sendirian di mana Nabi SAW solat seorang diri. Apabila para sahabat mengetahuinya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in datang bersolat bersama dengan Nabi SAW berlaku selama 3 malam. Yang berjamaah tu. Kan? Ia berlaku selama 3 malam. Pada malam keempat Nabi SAW tidak keluar menunaikannya. Pada zaman Umar Al-Khattab, beliau mengumpulkan umat Islam dengan Ubay ibn Ka'ab sebagai imam. Nampak tak di sini? Bukan semuanya yang Rasulullah SAW buat tu, yang mana sahabat buat tak sama dengan Rasulullah SAW buat, tapi Nabi tak sebut yang kau buat tu bid'ah. Nabi buat solat tarawih sendirian asalnya. Kan? Tiba-tiba sahabat nak mengikutinya juga secara berjemaah. Tak pun Nabi SAW beritahu, ini solat seorang-seorang, asal kau ikut bid'ah. Ada macam tu? Tak ada. Muncul Wahabi, tu bid'ah, ni bid'ah. Bid'ah dia, dolalah belaka. Kan? Rasa nak pelempang je. Kan? Yang dalam Facebook, ramai fake account. Tak berani dia letak muka dia sendiri, tak berani tuan-tuan. Ana ajak berdepan, main ngaji dengan Ana. Kan? Tak nak, tak datang pun. Kan gebang je lebih tuan-tuan geram kita. Kan sikit bid'ah. Mengajilah elok-elok biar faham. Situ dia kan. Samalah juga dengan isu seorang sahabat apabila baginda Nabi SAW bangun daripada rukuk, sami Allah liman hamidah, dan Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, disebut oleh seorang sahabat. Sesudah solat, sesudah salam, baginda bertanya, siapakah yang menyebutkan doa sekian ni tadi? Dan semua panik. Salah ke? Bid'ah ke aku buat? Ada tak Nabi kata, siapa yang buat ni? Bid'ah. Tak. Nabi ni beritahu, sesungguhnya orang yang menyebutkan doa itu tadi, 30 malaikat. Dan mengangkat doa tersebut berebut-rebut. Situ dia. Jadi jangan bermudah-mudah nak tuduh bid'ah pada orang. Kan? Kerana apa yang kalam ulama yang dah tulis siap tu, semuanya ada sandaran-sandaran. Kita saja yang tak jumpa cari. Situ dia Baik, seterusnya Sayyidina Umar ni mengumpulkan umat Islam dengan Ubay bin Ka'ab sebagai imam tu. Sebab apa tuan-tuan? Dan dia orang nampak kalau solat ni dibuat secara sendirian, pakai ramai lah yang tak sembahyang tarawih. Tak gitu. Kerana perlunya kekuatan umat akhir zaman secara berjamaah
Situ dia. Duduk dia. Situ dia kan. Imam Nawawi dan Asy-Syaikh Al-Ghamrawi menyatakan pendapat yang lebih sahih iaitu berjemaah disunatkan dalam tarawih dan ia adalah 20 rakaat dengan 10 kali salam pada setiap malam Ramadan. Itu pendapat yang lebih sahih. Tuan-tuan ya. Yang menjadi perbahasan ada yang 8, ada yang 20. Kan? Tapi yang buat 20 ni pendek. Yang Nabi SAW buat 8 rakaat tu sendirian tu bacaannya panjang. Lalu Sayyidina Umar buat pecahan sedemikian untuk meringankan tujuannya, tuan-tuan. Padahal Nabi buat panjang sebab baginda solat sendirian. Maksud kata kalau kita solat sendiri-sendiri tu lama-lama lah, panjang-panjangkanlah. Kan? Solat berjemaah tu pendek-pendekkan. Kan? Kita terbalik, tuan-tuan. Solat yang jemaah tu lah panjang imam baca. Tapi masa solat sendiri itulah yang paling pendek. Tak sama kita dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan Kita nak gasak diri kita kena buat cara macam tu sebenarnya. Kita nak gasak nafsu kita ni, tuan-tuan Kalau betul. Buatlah. Terdapat khilaf dalam isu bilangan rakaat 20 ataupun 8 tu. Tak mengapa untuk menunaikan solat tarawih sebanyak 8 rakaat pun. Apa yang lebih penting adalah qiyam Ramadan. Disebutkan qiyam Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan dengan salat. Situ dia. Antara perkara yang sangat penting dalam qiyam Ramadan adalah tarawih. Itulah dia rohnya. Kegembiraan melaksanakan ibadat solat. Tuan-tuan kita apabila bercerai nyawa daripada tubuh kita berada di alam barzah, kita akan rindu saat apa? Solat berjamaah. Bagi orang yang kaki solat jamaah lah, dia akan rindu benda tu, tuan-tuan dia akan rindu. Orang yang rindu dengan zikirnya macam-macam. Baik, namun qiyam Ramadan terhasil juga walaupun tanpa solat tarawih kalau orang tu dia dirikan solat-solat sunat yang lain. Kan? Dinamakan qiyam Ramadan. Itu setengah pandangan dinyatakan macam ni. Kan? Dikatakan yang nama tarawih 20. Yang bawah daripada 20, yang 8 tu dia kata itu qiyam Ramadan. Tak kisahlah. Tak kisahlah. Jangan diberatkan kefahaman tu. Tapi pandangan kitab yang lain pula, 8 tetap tarawih, 20 pun tetap tarawih. Kan? Ini 28 lain tak sembahyang. Parok lah lagu tu. Kan? Dia pergi sini 8, pergi sini 8, duduk cari yang 20. Kan? Cari dah pukul 11 dah tak ada dah. Balik. Kan? Haru namanya. Adapun surah yang dibaca sesudah Fatihah semasa salat tarawih, mana-mana surah yang dibaca adalah harus belaka, tuan-tuan Kalau di sini khatam 30 juzuk sebulan. Macam mana? Sini khatam macam tu lah kan. Kalau di Seri Petaling tu dia ada tahap-tahap dia. Setiap level tu lain-lain. Ada yang sebulan 3 kali khatam, sebulan 2 kali khatam dan sebagainya tu. Paling bawah sekali khatam untuk 30 hari. Itu dah kan. Ada tingkatannya lah. Ikut kemampuan masing-masing Sahabat kami pernah seorang yang namanya Ustaz Johari di satu negara Pakistan ke mana. Kan solat tarawih kat sana mula pukul 10 malam, tuan-tuan. Kan dia pun try lah, kata tempat ni hebat. Dia tak tahu hebat tu macam mana. Budak-budak ada, orang tua ada, belia ada, remaja ada, ramainya macam solat Jumaat. Dia kata, hebatnya lah. Sekali, tuan-tuan. Solat tarawih dia habis pukul apa? Mula pukul 10. Habis pukul 4 pagi. Dia kata, tobat lahum aku tak datang lah. Macam tu. Tu dia. Masya Allah, tabarakallah. Dari sudut afdal, solat tarawih memang pukul 10. Bahkan solat isyak, afdal dia pun pukul 10. Tuan-tuan, rupanya. Baru kita tahu. Betul kan? Tapi kita kalau pukul 10, mata dah kuyu dah. Jangan dibuat. Bukan kebiasaan kita, tuan-tuan Balik awal kita nanti. Baik. Bagaimana pula tentang solat tahajud? Tahajud ni kita dapat buat ni, tuan-tuan. Ya Allah, hadiah daripada Allah untuk diri kita. Janganlah kita perasan kita yang buat.
Tapi kita perasanlah Allah Ta'ala lah yang menggerakkan kita untuk melakukannya, kerana Allah Ta'ala memilih kita untuk jadi baik. Kan? Bagi yang belum berjaya buat, berjinak-jinaklah. Ya Allah, tolong bantu aku mendirikan mula-mula seminggu sekali pun jadilah. Jumaat malam Sabtu, ataupun Sabtu malam Ahad, tak kisahlah, seminggu sekali. Kan? Lepas tu rasa macam dah boleh konsisten ni, tambah pula seminggu 3 kali. Kan? Rasa macam sedap lah, rasa sedap bersendirian dengan Allah Ta'ala. Nak hari-hari lah ya Allah, minta Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi. Tak payah tepuk-tepuk bantal tu, kau tolong jagakan aku, bagi kerja aku pukul 3, pukul 4, pukul 5 ke. Tak payah. Niat dalam hati tu, ada kesungguhan tu. Sebelum tidur, berwuduk. Minta malaikat kejutkan kita pun boleh. Kan? Malas sangat, handphone tu set lah, volume maksimum terus. Tetapi yang lebih mujarab tu, yang adanya wuduk tu, minta, wahai malaikat yang aku tidak nampak kamu nampak aku, tolong gerakkan aku pada jam sekian-sekian. Kita set dalam minda kita sebenarnya, tuan-tuan. Kita set hari pertama tu pukul 4 pagi, hari kedua tak payah set, memang pukul 4 bangun tu. Bangun selalu dah. Itu dia kan. Jangan dibiarkan jin ataupun syaitan ni kencing kat mata kita ni. Kadang-kadang kita ni setengah-setengah sebelum tidur suka minum air kosong. Kan? Maknanya pukul 4, kadang pukul 3, kadang pukul 5 tu automatik nak kencing dah lah. Kan? Terus bingkas bangun. Bingkas bangun tu cuci, ambil wudu, terus solat 2 rakaat paling kurang. Kan? Malas sangat witir, 1 rakaat. Itu dah. Baik. Solat tahajud, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dari sebahagian malam hendaklah kamu bangun sebagai satu tambahan sunahan. Hadiah daripada Allah. Benda ni, solat tahajud ni, tuan-tuan, ya Allah, peneman dalam kubur nanti. Ya. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, moga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam dan bersolat malam serta menggerakkan isterinya. Kita kejut bini kita, malam ni buat. Malam ni nanti tidur, nanti esok nak bangun subuh tu, bangun pukul 5 tu, contohnya lah, maknanya bangun pukul 5 lah. Kejut isteri. Kan? Bangun. Buat tahajud 2 rakaat. Cakap dengan lembut. Kan? Dia pun macam tu je. Macam kan? Kan? Tarik-tarik sikit ni. Cuping ni, tarik-tarik sikit. Tarik-tarik manja lah, jangan tarik macam tu. Penendangnya kita. Tuan-tuan. Kan? Lagi kuat dia punya dia tu kan. Ambil spray Streka tu, adjust dia punya punat depan spray tu kan, bagi yang tajam jauh pergi tu. Tuan-tuan duduk jauh dulu, 3 meter, 4 meter, spray daripada jauh. Pap kat mata dia. Terus dia mengamuk, terus dia bangun. Tak adalah nak buat macam tu. Tak adalah, itu anak usik je. Tuan-tuan beritahu je, kalau awak tak bangun juga pada malam ini, tak pernah bangun tahajud, abang nak cari bini baru. Confirm dia bangun. Ya. Pukul 5 boleh. Sebelum masuk waktu subuh lah, syarat dia. Paling molek tahajud pukul 3. Paling molek. Itulah waktu terbukanya pintu langit. Pukul 3. Paling molek lah. Kita baru nak berdikit-dikit, buatlah dulu waktu yang pukul 5 tu dulu. Sekarang 5:52 waktu subuh kan. So bangun pukul 5 tu sempatlah 2, 4 atau 6 rakaat. Itu dia kan. Tak apalah, buat 2 rakaat dulu pun tak apa. Benar, berzikir tuan-tuan. Zikir ni lama kita jadi sedap, tuan-tuan, insya-Allah. Kita jadi sedap. Kita rasa macam aku tak puas hari ni kalau aku tak berzikir. Laksanakanlah, insya-Allah. Dan zikir itu juga senjata untuk kita. Makanan orang mukmin akhir zaman nanti, saat makanan tak ada, Dajjal muncul, kan, adalah zikir la ilaha illallah. Tu makanannya. Allah Ta'ala kenyangkan dia dengan zikir tu, tuan-tuan. Subhanallah. 8:16 masuk isyak. Baik. Moga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam dan solat malam serta menggerakkan isterinya. Para alim ulama, para ahli sufi di kalangan zaman hari ini pun ada. Zaman dulu-dulu apatah lagi. Kan?
Wuduk dia tuan-tuan, maghrib sampai subuh, tak batal-batal. Pasal apa? Tak tidur rupanya. Dia tidur lepas waktu duha tu baru dia tidur. Waktu duha. Dah settle dah dengan solat sunat fajarnya, solat subuh berjemaahnya, dan zikirnya sampai matahari terbit waktu syuruk. Terus lagi zikirnya hingga 15 minit kemudian baru dia solat sunat isyraq. Kan, dapat pahala haji dan umrah sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Hari-hari duk buat macam tu rupanya. Dapat pahala haji umrah hari-hari rupanya. Subhanallah. Hadis sahih. Ada setengah daripada kalangan kita tak mampu nak pergi haji umrah, mahal dah 10,000 ustaz. Duit dalam akaun ada yang kami kumpul pun baru 2,000. Kan? Cukai sana, cukai sini dan sebagainya tu macam-macam hal. Buat ni dulu. Kan? Situ dia tuan-tuan. Solat tahajud juga harus dilakukan secara berjemaah. Boleh ajak bini kita, ajak anak kita. Ibn Abbas radhiyallahu anhu bersolat malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Huzaifah radhiyallahu anhu pula menceritakan solat malamnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah anak bujang kita solat berjemaah dengan kita solat tahajud, masya-Allah manisnya benda tu kan. Momen yang sangat bernilai tuan-tuan. Subhanallah. Bagaimana pula solat gerhana? Solat gerhana sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Samalah juga dengan solat air raya, sangat dituntut. Dilakukan secara berjamaah dan 3 kaifiat bagi solat gerhana. Kaifiat pertama, sekurang-kurang solat gerhana adalah solat sunat biasa seperti sunat zuhur 2 rakaat tu. Kaifiat yang kedua 2 rakaat dengan 4 rokok. Rakaat pertama 2 kali rokok, rakaat kedua 2 kali rokok. Dan 1 rakaat mempunyai 2 rokok maknanya. Maka dibaca suratul Fatihah dan surah yang pendek, kemudian hendaklah rokok, selepas itu bangun berdiri semula, lalu membaca Fatihah dan kemudian surah yang pendek dan rokok pula. Gitu dia. Kaifiat ketiga adalah solat sunat 2 rakaat dengan 2 rokok pada setiap rakaat. Pada qiyam pertama dibaca Al-Baqarah. Tu dia. Dan beberapa ayat sekadar surah Al-Baqarah lebih kurang. Pada qiyam kedua, Ali Imran sesudah Fatihahnya. Memang panjang. Kita tak buat macam tu. Kalau buat macam tu, pakai tak datang lah jemaah. Tu imam seorang dia lah jawab tempat gayanya. Itu dia kan. Wallahualam. Kan? Akan datang kita bicara lagi bagaimana hukum solat hajat dan sebagainya. Itu dia deh. InsyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur kita. Bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aku lakukan lihada. Wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahumma amin.